Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ustaz Muhammad Yazid bin Mustafa, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 2. Okey murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berguna dan manfaat untuk kita semua. Okey, murid-murid diminta bersedia untuk bacaan doa dan murid-murid dikehendaki untuk sama-sama menadah tangan dan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, murid-murid kita telah selesai dengan bacaan doa dan kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini, yang mana pembelajaran kita, tajuk pembelajaran kita hari ini ialah gaya hidup sihat. Sebelum pembelajaran kita diteruskan, untuk sesi pembelajaran hari ini, murid-murid, kita tengok dulu apakah objektif yang murid-murid akan dapat pada sesi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, untuk tajuk ini, murid-murid dapat menyatakan maksud postur, rehat dan tidur. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud postur, rehat dan tidur. Yang kedua, objektif yang kedua yang murid akan dapat pada hari ini ialah mengaplikasi postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan. Salah ejaan itu, perkembangan fizikal yang sihat. Saya ulang sekali lagi. Yang kedua, mengaplikasi postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. Okey, kita teruskan. Murid, baiklah murid-murid, murid boleh rujuk buku teks muka surat 68, di mana tajuk kita hari ini ialah gaya hidup sihat. Okey, semua murid perlu mengetahui dan mengamalkan postur, rehat dan tidur yang betul. Apakah itu postur? Apakah itu rehat dan tidur yang betul? Baik, murid-murid boleh perhatikan definisi ataupun pengertian bagi postur, rehat dan tidur di bahagian bawah. Di bahagian bawah buku teks. Okey, baik. Di bahagian bawah buku teks. Cuba tengok di bahagian sini. Okey, baik. Ini di bawah ni telah ditulis maksud postur, rehat dan tidur. Okey. Saya akan baca satu persatu maksud postur, apa dia, maksud rehat dan juga tidur. Okey, baik. Postur, cuba perhatikan. Postur ialah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Okey. Ini kedudukan, ini maksud postur. Seterusnya, rehat. Berehat maksudnya apa dia? Berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Lagi sekali, berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Seterusnya, tidur. Apakah maksud tidur? Tidur ialah di sini ialah melelapkan mata dan merehatkan badan. Lagi sekali, tidur ialah melelapkan mata dan merehatkan badan. Begitulah murid-murid, 3 maksud ataupun 3 pengertian postur,
Okey, lagi sekali. Postur, rehat dan tidur. Seterusnya murid-murid boleh tengok buku teks, tengok buku teks masing-masing, kedudukan yang betul, yang telah sebagaimana yang telah ditunjuk, yang diberi gambaran dalam buku teks. Yang pertama, cara duduk. Okey, cara duduk. Yang kedua, cara berdiri. Yang ketiga, cara tidur. Dan yang keempat, cara mengangkat barang. Baik, kita pergi satu persatu. Cara duduk yang betul. Okey. Yang pertama, pastikan belakang dengan kerusi. Okey. Pastikan belakang dengan kerusi ni rapat, ataupun kedudukan belakang kita ni tegak. Kita hendaklah sentiasa menegakkan belakang ataupun tulang belakang kita ni dengan tegak semasa kita duduk di atas kerusi. Yang kedua, cuba kita lihat gambar rajah yang kedua. Okey, kedudukan yang salah. Okey, macam mana kedudukan yang salah? Kedudukan yang salah, cuba tengok dalam buku teks yang ada di hadapan murid-murid. Kedudukan yang salah, semasa duduk, kita duduk dalam keadaan membongkok ke hadapan. Ini merupakan kedudukan yang salah. Bila kita duduk lama-lama dalam keadaan kedudukan yang salah ni, boleh menyebabkan pinggang kita akan jadi rasa cepat letih dan sakit. Sebab itulah semasa berada dalam kelas, murid-murid mestilah duduk dalam keadaan yang sebetulnya, duduk keadaan betul dan elak daripada duduk seperti dalam gambar ni, duduk dengan cara yang salah. Okey, seterusnya cara berdiri. Cara berdiri yang betul, pastikan berdiri dalam keadaan yang tegak je. Okey, seperti kalau kita sebagai orang Islam, kita berdiri tegak ni ketika kita hendak solat. Ketika kita hendak solat, kita berdiri tegak. Okey, bila kita berdiri tegak, imbangan badan kita pun jadi stabil. Kita tidak mudah ke sana ke sini, condong ke sana ke sini dah. Okey, dalam cara berdiri yang salah, cuba perhatikan, membengkok. Kedudukan ni membengkok, tidak lurus je, tidak tegak. Ini kedudukan cara berdiri yang salah. Seterusnya, cara tidur. Cara tidur yang betul, cara tidur yang salah. Cara tidur yang betul, cuba perhatikan dalam gambar ni, cara tidur yang betul, tidur mengiring di sebelah kanan dan meletakkan bantal di bawah kepala. Meletakkan bantal di bawah kepala. Sementara cara tidur yang salah, okey, kita tidak boleh meletakkan bantal cuba perhatikan. Meletakkan bantal di bawah belakang kita. Bantal dan belakang. Jadi, menyebabkan kedudukan belakang kita tidak rata dan boleh menyebabkan sakit belakang. Okey, seterusnya. Sekiranya kita ingin mengangkat barang, okey, dia ada cara-cara yang betul dan juga cara yang salah. Semasa mengangkat barang, pastikan kita mengangkat dalam keadaan kita duduk dan kita angkat barang, barulah kita angkat dan berdiri barang tersebut ni. Duduk, kemudian ambil barang, pegang barang, lepas tu baru angkat baik-baik. Kalau kedudukan yang salah, cuba kita lihat cara mengangkat barang yang salah. Okey, cuba perhatikan. Tanpa duduk, terus angkat barang. Okey, kalau kita buat macam ni, apa yang terjadi? Tengok belakang ni, memberi tekanan pada belakang kita boleh menyebabkan sakit belakang. Di sinilah perlunya kita ambil berat apabila kita hendak mengangkat sesuatu barang, terutamanya kalau barang tu barang yang berat. Okey, beginilah beberapa cara yang kita boleh amalkan supaya
kehidupan kita ataupun gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sihat dan dapat menghindarkan diri kita daripada kecelakaan yang tanpa kita sedar boleh menyebabkan kecederaan pada diri kita. Okey murid-murid, sebelum saya mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin menekankan di sini perlunya kita mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam kehidupan seharian bagi mengelakkan diri kita terkena ataupun mendapat kecelakaan, kecederaan, terutamanya cara duduk, cara berdiri, cara tidur dan cara mengangkat barang sebagaimana yang telah kita pelajari dalam tajuk ini sebentar tadi. Jadi marilah sama-sama kita amalkan cara duduk yang betul, cara berdiri, cara tidur dan cara mengangkat barang. Mudah-mudahan murid-murid semua terhindar daripada kecederaan dalam melakukan aktiviti seharian.